bunga dia. Ni belum matang lah bunga dia. Masih muda lagi kan. Nanti bila dah bunga dia dah matang, dia dah kering, kita keringkan dan kita boleh ambil. Dalam ni ada biji dia, kita boleh semai, kita boleh tanam kat mana tempat lain yang kita nak tanam. Itu satu metod lah, metod penanaman untuk ketumbar Jawa ni. Ada satu metod lagi, dan metod ni aku lebih suka daripada metod menggunakan biji benih. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak kongsi sikit info, cara penjagaan pokok ketumbar Jawa. Pokok ketumbar Jawa. Bagi yang memang dah biasa dengan tumbuhan ni, yang dah tanam sendiri semua, mungkin video ni tak sesuai lah untuk korang. Tapi bagi mana yang baru nak berminat, nak tanam ataupun nak mencuba tanam pokok ni, rasanya mungkin video ni ada sikit sesuai lah sikit. Yang aku nak cerita dekat dalam ni, cara penjagaan, cara penanaman, dan cara untuk menambahkan lagi mana yang dah ada, yang kita dah tanam, lepas tu kita nak perbanyakkan lagi. Pokok ketumbar Jawa ni pokok yang jenis senang hidup. Kita tanam dekat mana pun boleh, dekat atas tanah boleh, dekat dalam polybag boleh, dekat mana-mana pun boleh. Sama ada kita tanam dekat direct sunlight lah, mana direct matahari kan, pencahayaan penuh, ataupun bawah sikit lindungan sikit pun dia still boleh hidup sama. Cuma mungkin dia sikit perlahan, tapi dia tetap boleh hidup subur macam biasa. Sebab aku dah try sebelum ni, aku tak tanam dekat cahaya penuh, aku tanam dekat bahagian di bawah lindungan lah, sikit lindungan kan, still boleh hidup macam biasa. Okay. Penjagaan pun tak susah. Kalau korang cuma just perlu pastikan tanah lembap. Tak perlu, kalau rasa tanah tak basah, kalau rasa tanah basah, tak perlulah nak bersiram satu hari sampai 3-4 kali, tak perlu. Just bangun pagi, kita siram sekali, nak petang sekarang, nak malam kan, siram sekali lagi sikit-sikit, sudah cukup. Pembajaan pula pun tak payah nak detail sangat, tak payah nak terlalu follow sangat, sebab dia ni jenis pokok kecil je kan, maknanya nutrisi yang diambil tak terlalu banyak lah. Jadi kita boleh bubuh apa jenis baja pun. Kalau mana yang suka baja organik, boleh bubuh baja tai ayam ke apa semua. Ataupun yang suka dengan baja kimia, boleh bubuh macam-macam jenis baja yang ada jual dekat kedai. Sebaik-baiknya cari baju yang jenis untuk sayur lah, sebab dia ni pun kategori sayur kan. Tak payah nak beli baju buah apa semua, mungkin dia punya kandungan dia tinggi, bahan-bahan dia tinggi. Jadi pembajaan aku buat sikit-sikit je, sebulan 2 kali macam tu, bubur sikit-sikit, 2-3 biji, 4 biji macam tu kan, tengok jenis baja. Kalau mana yang suka baja kopi tu, baja kopi hati-hati, sebab baja kopi ramai cakap dia panas. Tak tahulah dari perkataan saintifik dia apa, tapi dia tak sesuai kalau kita letak dekat betul-betul di perdu macam ni kan, dekat perdu dia kan, kita letak dia jauh sikit sini. Kita letaklah mana ikut kesesuaian, ikut saiz pokok. Semakin besar pokok, kita boleh tingkatkan baja. Itu pun tak perlu terlalu banyak, sebab tanah pun dah ada dia punya nutrisi. Just kita cuma perlu top up baja ni untuk bagi. Sebab kalau dekat atas tanah, pembajaan ni tak perlu terlalu kerap, sebab atas tanah ni pokok akan boleh ambil nutrisi daripada sumber-sumber yang lain yang ada kat atas tanah. Tapi kalau dalam polybag, dalam pasu, yang mana tanahnya tu kita dah berulang-ulang kali buat penanaman pokok, maknanya dalam tanah tu mungkin dah kehabisan nutrisi ataupun dah berkurang. Jadi kita perlu selalu baja. Selalu tu bukan maksud saya setiap hari, 2 minggu sekali ke macam tu kan. Okay. Apa syok ni tanam pokok ketumbar Jawa ni. Ketumbar Jawa ni boleh kata hampir tak ada masalah gangguan serangga perosak. Mungkin sebab bau dia yang cukup kuat kan. Maknanya siput atau apa saja binatang yang lain, serangga yang lain
binatang perosak yang lain, belalang pun takkan usik daunnya, takkan makan daunnya. Maknanya kalau kita tanam, kita tak ada nak pening-pening kepala dengan kerosakan daun disebabkan oleh serangga perosak. Dan cara untuk kita meningkatkan lagi lah, kita macam kita tanam 1/2, kita tanam 1/2 dan kita nak perbanyakkan lagi, kita nak apa, nak menambah. Ada 2-3 cara untuk pokok ni. Ada orang gunakan biji benih. Okey, pokok ni kalau dah besar, dia akan menghasilkan bunga, dan bunga dia tu akan ada biji benih lah. Ni contoh dia. Ni. Ini bunga pokok ketumbar Jawa. Ni bila dia dah berbunga, dia jadi macam ni. Dia ni shape ni. Bunga dia ni keras ni, tajam lah. Okay, kalau kita tengok biji dia. Okay, ni nampak. Ni. Ini bunga dia. Ni belum matang lah bunga dia. Masih muda lagi kan. Nanti bila dah bunga dia dah matang, dia dah kering, kita keringkan dan kita boleh ambil. Dalam ni ada biji dia, kita boleh semai, kita boleh tanam kat mana tempat lain yang kita nak tanam. Itu satu metod lah, metod penanaman untuk ketumbar Jawa ni. Ada satu metod lagi, dan metod ni aku lebih suka daripada metod menggunakan biji benih. Sebab itu kita rancang sendiri, kita tak perlu nak kalau dekat atas tanah, kalau terlampau banyak bunga, dia akan hidup berselerak lah kat mana-mana dia nak hidup kan. Yang tu aku tak apa suka lah, sebab nanti kita akan cabut juga kalau dah menyemak. Jadi kalau aku suka metod kedua, kita guna dia punya anak-anak pokok ni. Kalau kita selak dekat bawah ni, nampak ni, ni anak-anak pokok ni kecil-kecil ni, kita boleh guna pisau atau benda-benda lain lah, tak kisahlah apa cara pun. Kita tarik ke, kita apa, kita cabut sikit 1-2 pokok anak benih ni keluar, dan kita pindahkan ke tempat lain. Memang banyak kalau dekat ni, kalau kita tengok dekat bawah ni, memang banyak anak-anak yang kecil-kecil. Pada aku cara ni lebih mudah. Ada orang cakap cara ni susah sebab bila dah buat pemindahan, pokok dia mati. Pada aku tak jadi masalah macam tu. Sebab cara pemindahan ni macam biasalah, pokok bila kita dah ganggu dia punya akar, dia apa semua, dia memang akan mudah mati. Jadi untuk elakkan kebarangkalian dia nak mati tu, waktu buat pemindahan tu, kita kena pastikan tempat yang kita tanam, tempat baru yang kita tanam tu jangan terdedah pada matahari yang ekstrim lah. Kerana permulaan kan dia baru nak mula, dia baru pindah ke tempat baru dan akar dia pun mungkin dah terganggu, dah rosak. Jadi kita seboleh-bolehnya kurangkan dia punya kesukaran untuk hidup lah. Contoh maksud aku, kalau tengah panas, kalau pokok tu dah steady, dia tak ada masalah dengan pencahayaan penuh. Tapi bila pokok yang baru dipindahkan, anak pokok yang baru dipindahkan, kita seboleh-bolehnya jangan bagi dia susah sangat. Kerana kita tanam dan kita tak bawah lindungan matahari, supaya tak ada berlaku cakap panas yang ekstrim lah untuk dia, ataupun pengeringan air pun kita kena jaga. Maksud saya, tanah tu kena pastikan lembab, tak ada masalah. Jangan dibaja dulu, tanam dulu, bagi sampai kita dah nampak pokok tu dah mula tumbuh. Dalam seminggu 2 minggu kita dah nampak dia dah tak ada macam layu, kuning dan sebagainya, baru kita ambil pusat sikit demi sikit, kita bagi dia pencahayaan penuh. Dan nak bubuh baja tu boleh kemudian lah. Baja ni jangan duduk terlampau syok sangat, nak bubuh lah, senang cerita kan. Kita bagi baja ni berpada-pada. Ada orang bau pokok, bau sejengkal, dia dah memang gila dah bubuh baja sampai sesudu 2 sudu kan. Ini saya cerita kalau orang yang jenis tanam dalam polybag ataupun dalam pasu. Kalau atas tanah yang luas, mungkin yang jenis tanam secara skala besar ni, itu kaedah dia lain lah. Tapi mana yang jenis berjinak-jinak untuk buat apa, penanaman di rumah sajalah, kira untuk suka-suka,
Itu cara yang paling baik. Tak perlu terlalu ekstrim nak guna baja. Baru pokok baru nak tanam, biji benih baru nak bercambah, dah pulut nak ubah baja. Penyudahnya pokok mati, pokok kuning. Sebab kita kena fikir logik lah. Macam budak baru lahir, kita makan banyak mana kita bagi dia makan. Dia makan sikit. Tak perlu kita nak bagi dia sepinggan. Dia memang takkan boleh makan. Kalau kita bagi dia makan pun akan jadi mudarat dekat dia. Keperluan dia tu, makanan yang kita beri pada dia melebihi kemampuan dia untuk serap. Dia akan jadi macam tu. Dan kalau anda kata kita nak perbaiki pokok ni, tengok ni. Pokok ni aku dah lama tak kutip daun dia. Jadi daun-daun tua ni dah banyak dah ni. Kalau rajin boleh potong, buang supaya pokok-pokok yang kecil-kecil yang baru tumbuh ni mudah nak bercambah. Sebab bila dah terlampau banyak daun tua dekat sini, nanti yang baru lebih sukar untuk berkembang. Macam tu lah. Okay, ni bunga dia. Bunga dia keras bunga dia ni. Pokok ni aku suka kenapa satu, daun dia ni. Okay, daun dia yang keras ni maksud aku daun yang bunga dia ni. Kalau untuk daun dia ni tak keras pun. Walaupun kalau kita tengok nampak tepi dia macam tajam-tajam kan. Nampak macam tajam-tajam. Dan sebenarnya dia tak tajam pun. Lembut dia. Kalau nak masak dia mudah. Bau dia memang aku rasa 3 atau 4 kali ganda lebih kuat daripada daun ketumbar yang biasa kita beli kat kedai. Daun ketumbar yang biasa kita beli kat kedai tu, nak compare dengan bau dia ni, dia ni 4 kali lebih power bau dia. Kalau kau bau daripada jauh, kau tak payah letak kat hidung lah. Ni aku letak dalam sekaki daripada aku ni pun bau dia pun still kuat lagi bau dia. Bau dia memang sedap lah. Okay, macam bau tom yum lah tentu kan. Bau tom yum. Senang kita bau tom yum. Memang bau dia sedap. Nak makan apa, kita bukan setakat boleh buat tom yum. Kita nak makan buat ulam boleh. Kita nak masak apa, masak steam ke masak apa, kita potong kecil-kecil. Halus-halus, lepas tu kita taburkan dia. Macam-macam benda yang kita buat. Macam mana kegunaan daun ketumbar atau daun sup yang biasa orang gunakan untuk masakan, macam tu lah juga kegunaan dia, sama je. Sebab dia ada bau yang kuat. Syok. Kadang kalau kita pegang ni, kalau bau pun rasa macam nak berkunyah dia daun tu kan. Daun tu sedap bau. So macam tu je kenangan ringkas aku. Aku tak adalah nak cerita pandai, nak cerita banyak sangat. Aku pun bukan pandai sangat. Just hobi untuk tanam dan time musim PKP ni. Jadi kalau siapa yang berminat nak tanam pokok ni, mudah je. Carilah mana-mana benih, biji ke, ataupun melalui pada kawan-kawan untuk apa, jenis pemindahan anak pokok ke apa semua. Pokok ni bagus. Tak perlulah korang nak cari, perlu ada tanah yang luas baru nak fikir nak tanam sayur, baru fikir nak tanam pokok herba. Tak perlu. Kalau kau duduk kondo pun, kau duduk rumah apartment ke, kau duduk flat ke, kau just perlu sediakan satu bekas, satu polybag ataupun satu pasu untuk tanam dia. Di dapur kau pun boleh, walaupun ada di bahagian luar rumah tu, di dapur pun boleh letak dia. Dia tak perlu nak, jangan bagi alasan lah kalau kata tak boleh tanam sebab tak ada tanah, tak ada apa. Itu tak perlu. Ini kalau pokok ni aku dah try, bawah lindungan pun mesti boleh. Tapi pastikan ada cahaya lah, janganlah sampai langsung tak ada cahaya. Cahaya yang okey lah, cuma bukan direct sunlight. Pokok ni pun jaga dia senang. Tak payah nak susah-susah lah. Nak berjaga sangat. Memang kau siram hari-hari, tak hari-hari pun tak apa. Janji pokok tu tanah dia basah, sudah. Lepas tu baja sesekala, time-time kau tergagak tu kau baja. Maknanya tak perlu nak pulun sangat tanam dengan penjagaan dia. Ni asalnya dulu aku ambil, ingat beberapa bulan yang dulu, wife aku dia ada ambil daripada kawan dia, anak pokok saat ni lah, pasu yang asal ni. Bubur, kecil je pokok dia. Lepas tu bila dah banyak, aku tengok macam dah mula membiak yang anak-anak ni. Anak-anak dia ni, aku pindah. Aku pindah 1, pindah 2, pindah 3, pindah 4. Cukup lah, aku tak mau pindah lagi. Sebab pindah banyak-banyak pun nak buat apa kan. Ini bukan kita nak buat jual, kita nak makan sendiri. Ini pun sampai tak termakan. Okay. Ini biji dia ni nanti mungkin bila dah
dah banyak nanti mungkin aku nak simpan juga lah, at least akan datang aku tak perlu aku nak simpan. Kalau aku nak tanam mana-mana ke, ataupun aku dah malas nak tanam pokok ni, aku nak tanam pokok lain pula, tapi akan datang beberapa tahun mendatang aku nak guna balik, aku ada dia punya benih. Banyak pokok yang aku tanam sebelumnya aku simpan benih dia, walaupun bertahun pun still boleh guna. Jadi kita jaga dia punya kelembapan tu, simpan dalam bekas lah kan. Bunga dia daun macam biasa lah, banyak agak ni. Ada yang jenis tanam dekat atas tanah kat sini, yang jenis cara tanam cara skala besar lah. Kalau biasa korang jumpa kat pasar mungkin lebih besar-besar lah kan. Itu mungkin ikut pembajaan lah. Daripada aku yang jenis macam ni pun dah cukup bagus lah. Korang nak masak sekali pun bukannya nak pakai satu pokok macam ni, korang ambil berpelai je daripada dia kan. Memang banyak, dan dia akan tumbuh balik dengan cepat. Setiap kali kau potong ni kan, nanti seminggu yang kecil tu pun akan naik dengan cepat. Macam sekarang ni mesin dia dah start berbunga lah. Hampir semua pokok dah start berbunga. Okey, macam tu je lah. Tak adalah yang aku nak cerita banyak. Memang siapa yang berminat nak tanam pokok ni, tanam lah. Aku rasa memang baik lah pokok ni. Pasal bukanlah kata nak penjimatan, bukan cerita pasal berjimat pun. Pasal pokok benih-benih, pokok-pokok jenis macam ni kita bukan guna selalu kan. Kita guna bila perlu. Tapi sebagai orang cakap nak melayan hobi, nak mengisi masa lapang, sambil-sambil tu boleh memudahkan kau. Bila rasa nak masak apa-apa, tiba-tiba nak kena pergi kedai semata-mata nak beli daun ketumbar, daun sup, rasa macam tak syok lah kan. Jadi kalau ada kat rumah, kat dapur korang sendiri, mudah. Tak payah kau nak susah-susah pergi kedai pergi cari. Itu je lah dia punya objektif utama dia. Kalau aku, kalau orang lain tu terpulang masing-masing lah. Okey, sampai situ je lah yang aku boleh nak cerita. Dalam musim-musim PKP ni, inilah yang kita boleh buat. Kita nak buat apa lagi kan, daripada kita duduk terbaring tengok TV, tengok telefon buang masa. At least tidak kita layan benda ni tanpa perlu nak orang cakap berenyah sangat. Sampai masa esok dia keluar hasil, kita boleh ambil hasil. Okey, Assalamualaikum. Sampai itu aja. Thank you.